2.3 juta permohonan baharu dan rayuan bantuan prihatin nasional telah diluluskan. Tabung COVID-19 berjaya kumpul 40.2 juta ringgit setakat 7 Mei. Assalamualaikum dan selamat petang. Anda bersama saya Zira Zamri dalam Berita Wilayah edisi 9 Mei. 2.3 juta permohonan baharu dan rayuan Bantuan Prihatin Nasional BPN telah diluluskan. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia melibatkan bayaran 1.7 bilion ringgit. Beliau berkata kelulusan itu dibuat selepas Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN selesai membuat simakan ke atas permohonan baharu dan rayuan ini. Dengan kelulusan permohonan baharu dan rayuan tersebut, jumlah penerima BPN setakat ini adalah 10.6 juta orang, merangkumi jumlah bayaran 11 bilion ringgit. Tengku Datuk Seri Zafrul berkata, kerajaan berharap BPN akan dapat memberi manfaat kepada penerima dan meringankan beban mereka dalam tempoh yang amat mencabar ini. BPN merupakan sebahagian daripada pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat bernilai 260 bilion ringgit. Dalam pada itu, Kumpulan Simpanan Wang Pekerja KWSP telah meluluskan pengeluaran akaun 2 kepada 3.5 juta pencarum berjumlah 1.66 bilion ringgit sejak pengeluaran Air Lestari dilancarkan April lepas. Amaun yang dipohon oleh pencarum yang telah diluluskan mula dikreditkan ke akaun masing-masing sejak 4 Mei lalu. Proses pengkreditan akan berlanjutan sehingga 18 Mei ini. Timbalan Menteri Kewangan 1, Dato' Abdul Rahim Bakri dalam satu kenyataan berkata, inisiatif Air Lestari KWSP yang melibatkan peruntukan sebanyak 40 bilion ringgit itu akan menyediakan kecairan dalam ekonomi negara secara purata 3.3 bilion ringgit sebulan. Tambahnya, agregat kecairan ini diperlukan bukan sahaja bagi membantu rakyat untuk mendapatkan pendapatan boleh guna, tetapi juga akan mewujudkan kecairan dalam pasaran yang diperlukan oleh sektor peruncitan, wang bertukar tangan dan mewujudkan kesan berganda pada ekonomi negara. Dato' Abdul Rahim berkata darurat kesihatan ini telah menguncupkan aliran tunai. Bagi membangunkan semula ekonomi, ia memerlukan masa kerana gelombang pandemik virus ini menjejaskan semua pihak di seluruh dunia. Menerusi Air Lestari, pencarum boleh mengeluarkan simpanan maksimum RM500 sebulan untuk tempoh 12 bulan dari akaun 2 masing-masing. Tabung COVID-19 yang dilancarkan pada 10 Mac lalu berjaya mengumpul sebanyak 40.2 juta ringgit setakat 7 Mei. Ketika memberikan agihan kutipan tersebut, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia disalurkan kepada rakyat menerusi bantuan perubatan dan kewangan. Bagi individu yang telah dirawat kerana positif COVID-19 atau kontak rapat kepada pesakit, telah dikenakan perintah pengawasan dan pemerhatian bagi kontak COVID-19. Mereka akan diberi sebanyak RM100 satu hari bagi 14 hari tempoh kuarantin. Tambah beliau, individu yang layak memohon bantuan itu ialah warga Malaysia yang bekerja tetapi kehilangan sumber pendapatan atau tidak dibayar gaji sepanjang tempoh tersebut. Juga mereka yang bekerja tetapi kehilangan sumber pendapatan atau tidak dibayar gaji sepanjang tempoh menjalani rawatan di ward hospital akibat COVID-19. Jelas Datuk Seri Ismail, bantuan khas hilang pendapatan itu telah diberi kepada 94 individu dengan jumlah RM125,700.
Selain itu, kerajaan setakat ini telah memberi bantuan ihsan kematian sebanyak RM5,000 kepada 71 waris dengan jumlah RM355,000, manakala RM25.2 juta pula disalurkan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Pergerakan rentas negeri yang bermula Khamis selalu mencatatkan kadar pematuhan SOP yang tinggi dalam kalangan rakyat. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan tiada kes ingkar dilaporkan selain aliran trafik yang lancar ketika pergerakan tersebut. Hari ini pergerakan rentas negeri-negeri melibatkan individu dari Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Melaka dan Pahang. Untuk mengetahui perkembangan terkini aliran trafik dari utara ke Ibu Negara, kita bersama Tun Julia Muhammad Tahir di Plaza Tol Jalan Duta. Silakan Julia. Zehra, saya sudah pun berada di Plaza Tol Jalan Duta ini sejak jam 3 petang tadi, dan sebelum itu saya sempat ke kawasan rehat dan rawat RNR Jejantas Sungai Buloh, dan saya dapati sepanjang perjalanan daripada RNR Jejantas Sungai Buloh ke Plaza Tol Jalan Duta ini jumlah kenderaan bertambah tetapi keadaan trafik masih berjalan lancar. Saya juga sempat berbual dengan beberapa kaki tangan dan petugas Plus Malaysia Berhad di mana mereka mengatakan bahawa keadaan trafik di sekitar Plaza Tol Jalan Duta ini daripada pagi tadi hingga ke saat ini masih berjalan lancar. Dan bagi anda yang bakal melalui Plaza Tol ini sebentar lagi, jangan bimbang kerana kesemua kaunter pembayaran tol dibuka sepenuhnya. Dan bagi anda yang berada di dalam jadual rentas negeri pada hari ketiga ini yang bakal melalui Plaza Tol Jalan Duta, iaitu dari utara, dari Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, diharapkan anda memulakan perjalanan secepat mungkin kerana berbaki beberapa jam sahaja lagi, iaitu sehingga pukul 12 tengah malam permit perjalanan anda bakal tamat. Untuk anda yang membuat permohonan di dalam aplikasi Grab Malaysia, diharapkan kod respons pantas anda, QR kod itu diletakkan di dalam folder yang mudah dicapai di telefon bimbit anda. Dan bagi anda membuat permohonan secara manual, juga surat kebenaran perjalanan itu diletakkan di dalam kawasan yang mudah dicapai di dalam kenderaan anda bagi mengelakkan dan memudahkan serta mempercepatkan proses pengesahan perjalanan apabila melalui sekatan jalan raya. Dan bagi anda juga yang ingin mengikuti perkembangan trafik di lebuh raya yang bertol di seluruh Malaysia, boleh melayari laman Twitter LLM Info Trafik. Dan untuk perkembangan seterusnya, perkembangan lain, kita kembali ke Angkasa Puri bersama rakan setugas Zehra. Silakan Zehra. Baik Tun Julia, terima kasih. Dalam perkembangan sama, aliran trafik susur masuk dan keluar Plaza Tol Juru Pulau Pinang mula menunjukkan peningkatan jumlah kenderaan. Setakat jam 6 pagi hingga 12 tengah hari tadi, Plus Malaysia merekodkan aliran kenderaan sebanyak 7,457 buah kenderaan dari utara menuju selatan. Manakala bagi tempoh sama, jumlah kenderaan melalui Plaza Tol tersebut dari selatan menuju utara pula berjumlah 5,779 buah kenderaan. Plus menjangka aliran trafik esok akan meningkat sekitar 1 hingga 2% selepas kerajaan membenarkan perjalanan rentas negeri atau Gerak Malaysia di bawah Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Walaupun pergerakan dibenarkan, kemudahan hentian rehat dan rawat di sepanjang lebuh raya tidak dibenar beroperasi bagi mengelak risiko jangkitan COVID-19. Hanya tandas dan stesen minyak dibuka untuk kemudahan pengguna lebuh raya. Di Perlis, 1,613 individu telah membuat permohonan melalui aplikasi Gerak Malaysia untuk perjalanan merentas negeri. Ketua Polisnya Datuk Surina Saad berkata, setakat pukul 10 pagi, 120 orang telah bergerak keluar dan 75 lagi membuat perjalanan balik ke Perlis. Jumlah berkenaan dijangka bertambah menjelang malam. Kita tengok kalau macam diorang dalam perjalanan yang jauh, diorang akan bertolak daripada semalam. Tetapi untuk yang perjalanan dekat, saya jangkakan lepas berbuka ataupun lepas tarawih mungkin diorang akan bergerak lah.
Bagi masyarakat yang membuat pergerakan rentas negeri, mereka memuji langkah kerajaan membuat pergerakan secara berperingkat. Satu keputusan yang baik kerana sekurang-kurangnya dia mengelakkan daripada berlakunya kesesakan lalu lintas dan memudahkan pergerakan kepada orang yang nak bergerak merentas negeri. Daripada sebelum PKP, kira dah 2 bulan jugalah dekat kampung. Lepas tu ni dah kena kerja, kena balik KL lah. Orang ramai juga dinasihatkan supaya membuat perancangan rapi sebelum memulakan pergerakan. Di Pahang, orang ramai terlibat perjalanan rentas negeri yang ditemui hari ini berpuas hati dengan jadual pergerakan gerak Malaysia, terutama mengelak kesesakan dan risiko jangkitan COVID-19. Pada saya memang sangat bagus dan sangat berpatutanlah. Kata kira rakyat berpeluang untuk pulang ke rumah sendiri, pulang untuk bekerja apa semua. Jadi memang orang kata berterima kasih sangatlah pada kerajaan. Alhamdulillah, bagi saya amat baguslah inisiatif daripada kerajaan ni, kerana malalah saya pun dengan isteri tu sudah lama, sebulan lebih tak jumpa. Maknanya amat baguslah. Maknanya bukan nak kata kita terlalu lama tak jumpa, maknanya jumpa sekejap pun kira okey lah bagi saya lah. Bagus, kira lancar perjalanan, dok sibuk dengan kira you dah tarikh-tarikh kan. Kira balik tu ada dah hak-hak ya berapa-berapa orang gitu. Pergerakan rentas negeri esok pula melibatkan Selangor, Negeri Sembilan dan Terengganu melibatkan 77,836 pemohon. Di Melaka, 1,467 permohonan telah diluluskan. Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Negeri, ESP Beh Eng Lai berkata, berdasarkan keadaan lalu lintas sebelah pagi, ia masih terkawal di ketiga-tiga tol utama negeri itu. Selain itu, katanya terdapat kurang daripada 10% kenderaan yang diarah untuk berpatah balik atas alasan tidak melengkapkan permit rentas negeri. Setakat 1 jam saya berada di sini dapati hanya 2-3 lah. Daripada saya sendiri tak mengarahkan 2 buah kenderaan berpatah balik kerana tak ada permit perjalanan, sama ada permit itu diperoleh melalui Gerak Malaysia secara online ataupun permit manual daripada Balai Polis yang berhampiran. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada sekatan rentas negeri di Plaza Tol Air Keroh. Saya terkandas di rumah adik saya di Tangga Batu dari sebelum awal PKP. Jadi sekarang saya nak balik ke rumah saya lah di Pasir Gudang, Johor. Betul, risau, sangat risau lah kan. Sebab mak ayah pun dah berumur. Ayah saya dah 70 lebih, mak saya pun dah 60 lebih. Jadi agak risau lah keadaan mereka di sana. Dekat 2 bulan. Lepas tu kerja cakap boleh gerak, cakap boleh ambil surat pergi mohon pergi kawasan negeri kan. Kerjaan cakap macam ni surat hati ada saya macam ada APCK lah. Tapi sudah 2 bulan tak nampak anak ini, tak tengok muka dia, hati pun sakit juga. Tapi saya sekarang saya termasih saya cakap kerjaan lah. Rumah saya so dia terkandas tau. Sebab terkandas tu agak lama jugalah, dekat 1.5 bulan jugalah kat luar kat sini kan. So tak ada nak balik. So bila dapat balik ni baru rasa macam lega sikit lah, dapat jumpa family apa semua kan. Bersua kembali, Pejabat Kesihatan Rembau telah mengeluarkan notis penutupan sebuah kilang di Pedas yang dikenal pasti sebagai kluster baharu COVID-19 pada 7 Mei lalu. Asrama pekerja asing kilang terbabit juga diarah tutup selain melaksanakan proses enyah kuman ke atas premis disahkan mempunyai kes positif. Dia tidak melibatkan penduduk di luar kilang tersebut. Jadi kita berharap bahawa masyarakat di Pedas juga tidak terlalu panik ataupun masyarakat di Rembau tidak terlalu panik dengan bilangan yang terlibat tersebut, kerana kita sedia maklum bahawa kawasan tersebut adalah kawasan yang telah diberi perhatian sewajarnya dan dia tidak tertumpu di kawasan kampung ataupun perumahan.
Jangkitan dalam kalangan pekerja kilang berkenaan bermula sejak 5 April lalu apabila salah seorang daripadanya mengalami gejala COVID-19. Sebanyak 60 kes positif COVID-19 dikesan melibatkan kluster tersebut. Sektor ekonomi di Sarawak dibenarkan beroperasi mulai Selasa depan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata keputusan itu dibuat selepas Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN meneliti laporan yang telah dibentangkan oleh Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Beliau yang juga pengerusi JPBN menjelaskan keputusan berkenaan dimutamatkan selepas mengambil kira 6 kriteria. Antaranya penyebaran penyakit adalah terkawal, kapasiti kesihatan sedia ada dan risiko wabak diminimumkan dalam keadaan khas. Jelas beliau mana-mana pihak yang berhasrat untuk membuka semula aktiviti-aktiviti ekonomi hendaklah memaklumkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian masing-masing. Untuk itu garis panduan pengoperasian sektor ekonomi yang ketat telah disediakan bagi memastikan langkah-langkah pematuhan dan pencegahan dipatuhi. Kompleks Pekan Rabu Alustar kini beroperasi semula sejak ditutup bermula 18 Mac lalu. Sebagai tanda kesyukuran, dibenar menyambung semula perniagaan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, Majlis Bacaan Doa Selamat diadakan pagi tadi. Bagaimanapun, pembukaan semula Pekan Rabu tertakluk kepada syarat ketat pencegahan COVID-19. Kita beroperasi macam biasa, tapi ikut SOP lah. Sekarang kita buka satu pintu saja dengan kita cek suhu, topeng, semualah ikut SOP yang kejap minta itu. Bagi peniaga di Pekan Rabu pula, peluang berkenaan membolehkan mereka kembali menjana pendapatan, terutama di sepanjang bulan Ramadan ini. Sebab dalam musim PKP itu kami tak boleh berniaga lagi kerana dah macangan penyakit COVID-19 itu dah kurang sikit lah. Bolehlah kami berniaga. Alhamdulillah lah. Tapi masuk tadi dia pun cek semua lah. Masuk tadi semua dia pun cek lah daripada segi mask, lepas tu pembersih tangan. Hari ni baru start buka tapi sebelum ni kami main cuci-cuci, main cek barang dulu lah. Ni semua barang baru-baru lah. Sebelum masuk kedai ni dia pun cek suhu, lepas tu bagi ni hand sanitizer, lepas tu dia pun suruh masuk. Terdapat 300 peniaga mencari rezeki di Pekan Rabu yang beroperasi bermula jam 9 pagi hingga 8 malam. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib sedia menimbang keperluan meneruskan bantuan zakat kecemasan bagi membantu individu terjejas sekiranya Perintah Kawalan Pergerakan dilanjutkan lagi. Sehingga kini dana zakat sebanyak 5.9 juta ringgit telah diluluskan Mawib yang memberi manfaat kepada lebih 15,000 penerima bantuan. Kesediaan meneruskan inisiatif zakat kecemasan adalah selaras dengan seruan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama agar kebajikan asnaf di wilayah persekutuan sentiasa terbela ketika berdepan ancaman COVID-19. Permohonan baharu untuk bantuan zakat kecemasan masih lagi dibuka bagi individu yang memerlukan. Sebelum ini, peruntukan tambahan sebanyak 3.5 juta ringgit telah disalurkan menerusi bantuan zakat kecemasan kali kedua melibatkan 8,000 penerima. Secara keseluruhan sebanyak 42.43 juta ringgit dana zakat Mawib Prihatin telah dibelanjakan sejak PKP dikuatkuasakan 18 Mac lalu. Mesyuarat khas bagi menetapkan tarikh-tarikh penting berkaitan pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri N23 Chini akan dijalankan pada Jumaat 15 Mei ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Muhammad Ilyas Abu Bakar memaklumkan perkara itu selepas menerima notis kekosongan luar jangka kerusi berkenaan.
Mesyuarat khas akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR Dato' Azhar Azizan Harun akan membincangkan tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang digunakan dan persiapan-persiapan lain. Dalam satu kenyataan, SPR menjelaskan berdasarkan perkara 16 Fasal -5 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang PRK akan diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan kerusi. Khamis lalu, Adun Chini Datuk Seri Abu Bakar Harun meninggal dunia akibat serangan jantung. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM merupakan salah satu unit penting dalam memastikan sempadan perairan negara tidak dibolosi sama ada oleh kumpulan penjenayah, penyeludup atau nelayan serta pendatang asing. Bagi APMM Melaka dan Negeri Sembilan, sepanjang bulan Ramadan dan tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan ini, 96 anggota sentiasa siap siaga melaksanakan tugas melindungi perairan negara. Maritim Negeri Melaka di sini penggalang 38 panggilan over. Menurut anggota APMM yang ditemui, keadaan bertugas di bulan Ramadan atau sebaliknya tidak mempunyai perbezaan besar kerana aspek kesiapsiagaan sentiasa diberi keutamaan sepanjang masa. Mereka perlu sentiasa bersedia untuk digerakkan sebaik saja menerima laporan insiden pencerobohan perairan negara. Kami sebagai anggota maritim bersiap siaga selalu mengawasi perairan laut untuk kemasukan pendatang yang tidak mengira waktu. Ada aksi kejar-mengejar dan melepaskan tembakan oleh anggota saya. Tembakan yang dilepaskan itu adalah sebagai tanda amaran untuk dia menghentikan bot yang kami kejar-mengejar itu. Menerusi latihan pula sudah membiasakan mereka untuk berada di laut buat tempoh masa yang panjang. Cabaran paling getir ada banyak. Salah satunya saya terlibat dengan pencarian MS-370 di Laut Cina Selatan pada beberapa tahun lepas. Itu dikira getir sebab lama berada di laut lah. Berkhidmat untuk negara. Perasaan tu saya kata saya hormat uniform saya lah. Saya selalu uniform suatu kebanggaan bagi saya. Laut ni bagi saya adalah rumah saya yang kedua. Selain aspek ketahanan fizikal, kekuatan mental turut penting kepada mereka supaya dapat mengatasi sebarang masalah ketika bertugas dan berada jauh daripada keluarga. Saya pernah masalah enjin ketika belayar dan dalam keadaan gelombang. Tapi alhamdulillah kami dapat selesaikan dan bot selamat bergerak dengan sempurna. Sepanjang musim PKP ni cabarannya segi masak lah. Family kena faham lah. Kami banyak masa di laut operasi dan masa untuk keluarga tu terhad kurang lah. Bagi memastikan perairan negara sentiasa selamat, komuniti maritim seperti nelayan mampu menjadi mata dan telinga kerajaan dengan melaporkan kegiatan pencerobohan. Tugas menjaga perairan negara tidak hanya tertumpu kepada pasukan keselamatan semata-mata. Kita seharusnya menjadi mata dan telinga dengan melaporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan yang mengganggu juga keharmonian dan keselamatan negara agar tindakan cepat dapat dilaksanakan. Raya Rahim, RTM. Sedikit berita sukan. Konfederasi Bola Sepak Asia AFC sekali lagi menyenaraikan menyarapendekkan jaringan pemain Johor Darul Ta'zim JDT Safawi Rashid ketika menentang kelab China Shandong Luneng dalam saingan Liga Juara AFC musim lalu sebagai antara 5 gol lencong terbaik. Peminat bola sepak tempatan dan antarabangsa boleh membuat undian menerusi laman web di afc.com sehingga malam 16 Mei ini. Makluman tersebut dimuat naik menerusi laman Twitter rasmi JDT yang turut memetik catatan laman Twitter AFC berhubung undian itu. Selain jaringan, Safawi turut tercalon adalah gol lencong dalam semua pertandingan diiktiraf AFC sejak 2017 hingga tahun lalu, termasuk oleh pemain kelab Qatar Lekwia Nam Tehi, jaringan bekas bintang Chelsea Oscar yang bermain untuk Shanghai SIPG, pemain kelab Iran Esteghlal Mamitiam dan tonggak Kashima Atlas dari Jepun Sergino. Jaringan Safawi pernah diundi sebagai gol kedua terbaik AFC 2019 pilihan peminat.
Baik, saudara, laporan itu tadi mengakhiri berita wilayah. Teruskan kekal di rumah, jaga kebersihan diri dan amalkan penjarakan sosial. Saya Zira Zamri, Assalamualaikum dan salam hormat.